orang tak. Rupa-rupanya Tok Imam ni kata, bacaan aku betul dah. Aku nak datang apa? Jadi tak datang juga Tok Imam ni. Rupanya sebab dia perasan kata dia betul tak. Memang masalah sungguh. Kan? Jadi ini cerita betul ni. Ini kisah betul yang berlaku pada ustaz. Jadi kita tengok baliklah bacaan kita, bacaan Fatihah kita ni macam mana agaknya. Berkata Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, adalah diwajibkan baca Fatihah dalam solat dengan menyebut semua huruf-huruf dan tasydidnya. Ada 14 tasydid dalam Fatihah kita sebut tadi. 3 daripadanya ada dalam basmalah. Sekiranya gugur satu huruf pada Fatihah ataupun diringankan bacaan pada tasydid, ditukarkan huruf dengan huruf yang lain dalam keadaan sihat lidahnya, nescaya tidak sah bacaannya sekalipun ianya bertukar sebutan ad-dad kepada az-za, ianya tidak sah sama sekali. Tapi disebutkan di sini kalau dengan lidah yang sihat. Tapi kalau memang dia punya lidah tak sihat, macam mana? Paling ramai sekali orang di Kedah ni, kadang-kadang ada sebahagiannya dia tak boleh nak sebut huruf ra, dia jadi ra. Dia ada terbiasa macam tu dah daripada kecil. Mak bapak dia memang ajar begitu dah kan. Sebut bahasa Melayu pun semua R jadi semua kan. Jadi dia baca bahasa Arab, baca Quran pun jadi begitu juga. Padahal lidah dia baik. Lidah dia bukan sakit. Lidah dia boleh sebut R, tapi dia tak biasa sebut kan. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Sah tak semayang dia? Tak sah. Melainkan kalau memang lidah dia tak boleh. Memang tak payah, memang tak boleh nak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh sebut ra. Okey, tak apa. Cuma jangan tolak dia jadi Tok Imam je lah. Jangan ambil Tok Imam yang bacaan Fatihahnya tak betul. Itu je. Untuk dia tak apa, tak ada masalah. Kalau dah sakit macam mana? Gagal menyempurnakan Al-Fatihah. Okey. Imam yang cedera bacaannya ataupun tak ngaji Fatihah. Macam mana imam tak ngaji Fatihah ni? Imam tak baca Fatihah dengan betul, ataupun hanya mendatangkan sebahagian daripada rukunnya saja, maka wajib bagi kita untuk tunjuk dia dan nasihat dia sehingga dia dapat baca dengan betul. Kalau dia enggan, masih berdegil, atau dia kata saya akan melakukan dengan betul, akan tapi dia tak buat juga, maka wajib kita ingkarnya dan ingatkan orang lain tentang batalnya salat di belakang beliau apabila bacaannya mencacatkan rukun dan syarat bacaan. Oleh itu, para imam di masjid semestinya terdiri daripada orang yang paling alim di kalangan mereka, bahkan merupakan orang yang paling berhati-hati dalam semua perkara. Sepatutnya imam masjid itu juga terdiri dari kalangan pelajar-pelajar ilmu yang mana sentiasa menambah dan bahaskan suatu ilmu pengetahuan, bukan tertumpu kepada tugas pengurusan dan sijil semata-mata. Jadi kata paling bagus sekali Tok Imam, memang dalam mazhab Syafi'i menyatakan paling bagus sekali jadi Tok Imam adalah orang yang paling alim kan? Sebab apa? Orang yang paling alim, dia tahu bacaan mana yang betul, rukun solat yang mana yang betul, mana yang batal dan sebagainya, dia tahu dah. Contoh tadi kita sebut Tok Imam alim tapi bacaannya tak betul. Bila alim bacaan tak betul, dia takkan jadi Tok Imam. Dia dah tahu dah, akunya bacaan ni aku tak boleh jadi Tok Imam sebab lidah aku ada kecederaan. Dia takkan jadi Tok Imam sebab dia tahu. Tapi kalau orang jahil, dia boleh apa? Yang penting bacaan aku ni sedap. Aku ni kalau tolak dekat Masjidil Haram pun boleh jadi imam. Aku punya bacaan memang sangat-sangat sedap. Dia jahil, dia tak tahu. Jadi dalam keadaan jahil macam tu kan nanya. Kan cerita kita dulu kan yang Tok Imam tak ada wuduk tu kan. Habis-habis semayang kan, kata tuan-tuan dengar suara bacaan saya sedap, memang sedap sangat. Itu tak ambil semayang itu. Kalau ambil semayang lagi sedap. Tok Imam tak ambil semayang, nanya semua. Kita dah sebut juga dulu, kalau kita refresh balik, dulu kita pernah sebut yang paling afdal untuk menjadi imam adalah orang yang paling alim, bukan orang yang paling sedap bacaan. Kita dah sebut benda ni waktu kita bincang bab azan. Azan yang paling afdal orang yang paling sedap bacaan, orang yang suaranya paling nyaring, paling jelas, paling sedap, itu paling sesuai jadi Tok Bilal. Bukan jadi Tok Imam. Kita pada zaman sekarang lain. Tok Imam bagi suara paling sedap, Tok Bilal tak kisah kan, suara macam mana sekalipun fail suara dia, tak apa lah, Tok Bilal je. Sedangkan dalam kaedahnya Islam, suara paling sedap jadi Tok Bilal. Tok Imam orang paling alim, bukan suara paling sedap, bukan bacaan paling sedap, tetapi orang paling alim. Okey, jadi orang paling alim duduk nombor 1. Tapi kalau ilmu sama saja penduduk kampung tu,
Penduduk kampung sama saja ilmu dia, dia jatuh kepada nombor 2. Kriteria nombor 2 adalah orang yang paling betul bacaan. Okey. Baru pergi kepada bacaan. Tapi nombor 1 pergi pada ilmu dulu. Ilmu. Tapi ilmu ni kita dah sebut tadi, kalau bacaan dia tak betul, dia tak akan jadi imam pasal dia dah ilmu tinggi. Dia tak akan jadi imam pasal dia tahu bacaan dia tak betul. Tapi kalau bacaan dia tak betul, kalau bacaan dia betul, maka memanglah orang berilmu lah paling afdal. Nombor 2 yang paling bacaannya paling betul. Dan sebagai ulama menafsirkan ayat ya ummukum aqra'ukum tu adalah yang paling banyak menghafal Al-Quran. Itu ada juga ulama yang letakkan kriteria tu. Lagi, lepas tu kalau sama je, bacaan pun serupa je, serupa sedap, serupa tak sedap, sama je, maka pergilah kepada kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga apa dia? Bacaan sama sedap, ilmu sama banyak, maka tengok pula kepada yang ketiga ni ulama berbeza-beza pandangan. Ada ulama yang mengatakan tengok kepada siapa yang lebih tua, siapa yang Islamnya lebih lama. Kalau dalam kitab sebut Islamnya lebih lama. Ada sebagai ulama dia meletakkan pakaiannya lebih baik, sebelum daripada Islamnya, pakaiannya dulu. Seorang pakai jubah, seorang lagi pakai seluar jin, pakai baju tulis Metallica kat depan, kan? Tapi kalau yang pakai seluar jin tulis Metallica kat depan tu adalah orang alim, yang pakai jubah tu orang jahil, siapa jadi imam? Yang alim tadi tu, walaupun dia pakai seluar jin, sebab dia berilmu. Pakaian ni dia jatuh duduk nombor 3, nombor 4, dia tak nombor 1. Tapi kalau sama, baru tengok pada pakaian. Kalau serupa je semua, bolehlah kita bagi hujah. Kamu tu pakai jubah, saya hari ni pakai seluar, kamulah jadi imam. Okey lah. Pasal ilmu sama, bacaan pun sama bagus. Kan? Di situ jugalah ada yang ulama juga meletakkan orang yang dah berkahwin lebih afdal daripada orang yang belum berkahwin. Sebab orang yang berkahwin, ilmu agamanya lebih sempurna daripada orang yang belum berkahwin. Okey. Tapi kalau kahwin lagi dengan belum kahwin lagi, itu cerita lain. Yang ni kahwin 1, aku dah kahwin 2, aku lagi afdal. Dah. Itu serupa je, dia tak ada bahagian dalam tu. Lagi apa lagi? Itu dari segi afdal jadi imam. Maknanya dari segi bacaan jatuh nombor 2. Okay? Ilmu nombor 1, bacaan nombor 2, lepas tu yang lain-lain tu baru nombor 3, nombor 4. Nombor 3, nombor 4, nombor 5. Ulama juga meletakkan salah satu je yang bagus juga untuk kita tengok siapa yang lebih afdal jadi imam. Kalau bacaannya sama bagus, ilmunya sama banyak, adalah dari segi warak dia. Warak maksudnya lebih menjaga diri daripada perkara-perkara syubhat. Dia ni lebih menjaga agama dia berbanding dengan seorang lagi. Pakaian sama apa semua, tapi kita tahu dia ni lebih warak daripada yang satu lagi. Maka orang yang lebih warak lebih afdal jadi imam daripada yang kurang waraknya. Okey. Atas daripada semua yang tadi, syarat-syarat yang tadi ni, dia ada 2 lagi yang afdal tanpa menilai kepada yang keutamaan tadi tu. Apa dia? Satunya adalah pemerintah, imam, khalifah, pemimpin ataupun yang dilantik oleh pemimpin. Maknanya imam rawatib, kan? Imam rawatib, ada tok guru datang, imam rawatib lebih afdal jadi imam daripada tok guru sebenarnya. Sebab imam rawatib dipilih ataupun dilantik oleh pemerintah. Dia menjadi wakil pemerintah untuk jadi imam, maka dia lebih afdal jadi imam, melainkan dia pula lantik tok guru tu pula untuk gantikan dia. Biasanya tok imam kita pun bila tok guru duduk belakang, dia pun fadal syekh, fadal. Dia pun tak adalah berasa nak jadi imam pasal dia tengok tok guru dekat belakang dia. Tapi kalau tak pun, kalau dia tak persilakan pun tok guru tu kat depan, kita jangan pula kat belakang. Perasan tok imam ni macam hebat sangat, tok guru duduk belakang ni, dia pula jadi imam. Kita pula cakap macam tu. Padahal memang kalau segi hukum fiqahnya, memang dia lebih afdal jadi imam. Sebab dia telah dipilih oleh pemimpin, oleh pemerintah. Tapi dengan syarat pemerintah itu pun memang pemerintah yang baik lah, pemerintah yang soleh lah, kan? Kalau pemerintah pun kaki hiburan semata-mata, kaki K-pop je kan, K-pop, Gangnam Style apa semua tu, lepas tu dia pilih tu imam pun tu imam yang Gangnam Style juga. Jadi tak boleh lah, kan?
Tok Imam pun kadang-kadang style macam mana. Jadi yang itu tak boleh pakai lah. Yang kita cerita ni, pemimpin tu pemimpin yang baik, dia melantik Tok Imam yang baik. Maka tu sebablah dia lebih afdal daripada orang kampung yang lain. Itu kriteria untuk, itu yang pertama yang saya sebut tadi tu, iaitu pemimpin. Jadi pemimpin pun kita kena pilih lah pemimpin yang boleh jadi imam, kan? Imam tu dia kena boleh jadi imam lah, kan? Pemimpin tu kan imam kena lah boleh jadi imam. Macam mana dia nak jadi imam bagi satu negara ataupun satu negeri kalau imam solat pun dia tak boleh. Imam solat dekat yang 5 kali sehari memang dia kena buat pun dia tak boleh jadi. Tiba-tiba kita nak suruh dia pilih imam seluruh negeri, kan? Imam kat masjid pun dia tak boleh lagi. Maknanya tak layak dia jadi pemimpin, kan? Sama lah imam dekat negeri ke, dekat DUN ke, dekat kawasan parlimen ke, cari orang yang boleh jadi imam. Cari orang yang boleh jadi imam, bukan cari orang yang hanya pandai bersembang saja. Dia kadang-kadang bersembang pandai, cakap agama pandai, cakap, tapi tak boleh jadi imam. Bacaan Fatihah tongkat langgang, tolak tepi. Bacaan Fatihah tu antara benda yang syarat utama sebelum orang tu boleh jadi pemimpin. Tapi pemimpin ni pula yang paling afdal sekali adalah yang paling berilmu. Sebablah ulama kalau dia terlibat dengan politik ataupun dia terlibat dalam politik, hukumnya boleh. Bahkan memang sepatutnya ulama terlibat dalam politik. Saya tak setuju dengan sebahagian daripada ustaz-ustaz kita dan malah sebahagian daripada masyayikh kita, walaupun saya menghormati masyayikh saya tak setuju dengan yang mengatakan bahawasanya tidak, ada kata ulama tak boleh terlibat dengan politik sebab ulama ni kena lebih atas daripada politik, ataupun ulama hanya menasihati orang politik. Saya tak setuju, bukan sebab saya tak setuju dengan mereka ni, tapi saya memegang kalam ulama-ulama kita yang jauh lebih hebat, yang lebih besar lagi sebelum daripada tu. Saya berpegang dengan kalam siapa? Kalam Imam Syafi'i. Kalam siapa? Kalam Imam Ahmad bin Hanbal. Kalam siapa? Kalam Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in, yang mengatakan bahawasanya pemimpin mestilah di kalangan mujtahid. Pemimpin negara mestilah mujtahid. Mujtahid ni siapa dia, tuan-tuan? Bukan saya. Bukan Cikgu Soekarno. Siapa mujtahid? Mujtahid ni orang paling alim sekali. Orang yang memang boleh mengeluarkan hukum hakam daripada sumbernya yang asal. Maknanya orang alim lah, ulama lah, siapa lagi? Kan? Ulama, syarat nak jadi pemimpin kena orang alim. Disebutkan oleh para ulama dulu. Imam siapa? Bukannya orang PAS Karno yang cakap ni. Imam Syafi'i yang kata gitu. Imam Ahmad bin Hanbal yang kata gitu. Kan? Dia tak ada kepentingan politik zaman sekarang. Jadi maknanya kalaulah kita katakan orang alim tak boleh terlibat langsung dalam politik, tak boleh jadi pemimpin, macam mana dengan kalam ulama-ulama ni? Macam mana dengan Imam Syafi'i kata pemimpin mesti di kalangan orang alim, dan orang alim tak mutanding? Lah kali siapa yang jadi pemimpin? Orang yang jahil. Akhirnya orang jahil yang jadi pemimpin. Katanya tak apalah, orang alim ni kan kerja dia bernasihat. Nasihat ni lain dengan memimpin. Pasal nasihat dia boleh dengar, dia boleh tak dengar. Kan? Orang alim kata tak salah, cukup-cukup lah tu Gangnam Style kau. Kan? Pergi solat lah. Dia dengar, okey, terima kasih tak Syekh, terima kasih. Dah. Kan? Dia balik rumah kejap lagi Gangnam Style balik. Kan? Masjid tak nampak lagi. Kalau sekali setahun pergi masjid dan keluar berita, kan? Keluar kat berita. Saya dengar kat radio baru ni. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia menunaikan solat Isyak bersama-sama dengan jemaah di Masjid Putrajaya. Keluar berita je. Keluar berita di sembahyang Isyak. Keluar berita sembahyang Isyak jemaah. Tuan-tuan, kalaulah dia tu jadi imam setiap hari, takkan nak keluar berita, kan? 5 kali sehari jadi tu imam, takkan nak keluar berita, kan? Isyak tadi Perdana Menteri kita telah menjadi imam bagi salat. Besok subuh keluar berita lagi. Subuh tadi Perdana Menteri kita telah jadi tu imam, kan? Berita tengah hari. Zuhur sebentar lagi Perdana Menteri kita akan menjadi tu imam kat masjid ni. Asal kejap lagi punya berita buletin pukul 4.30 pun disebut gitu ya. Takkan lah, kan? Tapi bila benda sekali setahun, bolehlah keluar berita, kan? Ada cerita Perdana Menteri hari ini makan nasi. Mana dia keluar berita tu? Sebab hari-hari dia makan nasi. Benda yang keluar berita ni benda yang jarang-jarang berlaku, betul tak? Tapi kalau ada tak ulama yang nasihat? Ada. Ulama yang nasihat ada tak? Ada. Memang ada ulama yang nasihat. InsyaAllah adalah, kita sangka baiklah. Ada ulama yang nasihat. Tapi tak jadi apa. Sebablah nak disebutkan oleh para ulama mengatakan nak jadi pemimpin kena boleh sampai tahap mujtahid. Ulama kata kalau zaman tu tak ada mujtahid macam mana? Zaman kita contoh kat Malaysia ni tak ada seorang pun mujtahid. Mujtahid tak ada langsung. Jadi macam mana? Ulama kata yang paling hampir ke tahap mujtahid itu,
Yang paling hampir ke tahap mustahid maknanya orang yang ilmu dia sangat-sangat tinggi, dekat-dekat dah nak capai ke tahap mustahid. Dia boleh buat keluar hukum juga, cuma dia mungkin mujtahid, dipanggil mujtahid mazhab mungkin, ataupun mujtahid fatwa. Dia boleh buat keluar fatwa daripada mazhab tersebut. Memang dia alim sungguh mazhab Syafi'i contohnya, dan juga mazhab-mazhab yang lain pun dia boleh juga sikit-sikit. Cuma dia tak boleh semua sekali. Dia boleh sikit-sikit. Dalil-dalil semua dia boleh buat keluar apa semua, tetapi dari segi usul fiqh dia masih lagi bertaklid dengan seorang imam mujtahid yang lain. Maknanya dia masih lagi ada taklid, tetapi dari segi umumnya hampir-hampir mencapai ke tahap darjat mujtahid. Orang inilah yang patut dilantik menjadi pemimpin. Ulama sebut itu. Jadi macam mana kita boleh kata ulama tak boleh politik lah? Jadi salah lah tu, tak kena. Dia jadi kontra kat situ. Dia jadi kontra. Jadi saya kata ulama boleh berpolitik, tetapi mesti tegas dengan pendirian agamanya, hukum hakamnya. Biarlah orang nak kata apa pun, kan? Orang nak kata apa pun biar. Yang penting aku mesti tegas, amanah dengan ilmu. Mesti amanah dengan ilmu. Kalau dia tak amanah dengan ilmu, maka jatuhlah dia ke darjat yang lebih rendah lagi daripada orang jahil yang lain. Sebab bila dia tidak amanah dengan ilmu, ilmu itu sendiri yang akan menjadi hujah ke atas dia pada hari kiamat nanti. Sebab ilmu ada tapi tak mau guna. Okey. Jadi kita tapi ada satu lagi poin dekat sini, Syekh ni sebut tentang imam. Imam ni pula dia kata kalau bukan orang yang berilmu, kalau bukan orang paling alim pun penuntut ilmu agama. Penuntut ilmu agama yang rajin mengaji. Kalau macam tuan-tuan ada tempat-tempat tuan-tuan ni ada student yang belajar agama, belajar syariah, kadang-kadang tu belajar kamat tahfiz semua kan. Kita ajak dia semua dia jadi imam. Sebab apa? Dia ni masih lagi student, dia akan terus mengkaji dan terus mengkaji, terus belajar dan terus belajar. Tapi sebut kat sini, mestilah pelajar ni yang betul-betul dia sentiasa belajar, bukan tertumpu kepada pengurusan atau persijil semata-mata. Dan inilah disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Dia kata apa? Dia kata zaman sekarang ni antara bid'ah yang besar ataupun antara benda yang paling berbahaya adalah apabila diberikan ijazah bentuk sijil kepada orang-orang yang berilmu. Dia kata sijil adalah salah satu perbuatan bid'ah dalam ilmu. Cengeng sikit Syekh Abdullah Al-Ghumari ni. Syekh Abdullah Al-Ghumari ni seorang muhaddis terkenal, seorang ulama hadis yang besar. Dia kata sijil adalah bid'ah yang besar kepada orang yang mengaji ilmu agama ni. Sebab bila dia sijil, dia syok kata dia dah jadi orang alim. Pasal dia dah ada degree, ada masters, ada PhD. Wow. Doktor kat depan, nama doktor kat depan. Dia dah terlupa bahawasanya ilmu dia masih lagi seciput. Sebab dia dah ada sijil. Sijil ni mengamburkan pandangan mata dia, terus berasa aku ni orang alim. Jadi sebablah Syekh ni kata sijil ni dia jadi satu benda bid'ah dalam ilmu. Dia adalah bid'ah yang tercela kalau dia bagi mudarat. Tapi macam kita biasa sebut, bid'ah juga dia boleh jadi benda baik. Dia bid'ah lah. Memanglah pada zaman Nabi mana ada bagi sijil. Tapi Nabi ada bagi tauliah kepada Sayyidina Muaz bila hendak menjadi wakil Nabi SAW, utusan Nabi SAW ke Yaman. Nabi tanya dulu kan, periksa tanya lulus, okey, pergi. Betul lah, maknanya ada juga dari sudut pentauliahan tu. Tetapi dari sudut sijil, mana ada Nabi bagi, okey, dengan ini dimasyhurkan bahawasanya Muaz bin Jabal telah memperolehi sijil, memberi fatwa di negara Yaman. Jadi lepas tu, syok lah. Pasal aku dah mengaji 4 tahun, tu dah dapat sijil. Kadang-kadang bukan mengaji 4 tahun, masuk periksa 4 tahun. Beza tuan-tuan. Ada orang dia mengaji 4 tahun, insya-Allah kalau mengaji 4 tahun dia dapat sijil, dia alim sikit lah kan, boleh lah. Ada orang dia bukan mengaji 4 tahun, dia masuk periksa 4 tahun. Maksudnya apa? Setiap tahun periksa dia masuk, lulus. Tahun depan dia masuk periksa lagi, lulus. Tahun depan masuk lagi periksa, lulus. Tahun keempat dia masuk periksa, lulus. Dapatlah sijil daripada Universiti Al-Azhar contohnya. Lepas tu dia pun letak nama dia kat belakang, Sefulan min Sefulan Al-Azhari kat belakang. Entah, aku ni orang Al-Azhar. Pasal setiap tahun masuk periksa kat Al-Azhar. Bukan pasal mengaji kat Al-Azhar. Sebab setiap tahun masuk periksa kat Al-Azhar, dapat sijil Al-Azhar. Jadi balik dia pun jadi tok guru. Yang ini memang confirm, dia bukan tok guru lah, dia ni tok garu boleh. Jadi macam ini banyak. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, mengatakan bahawasanya sijil boleh menjadi satu bid'ah sebenarnya, sebab dia boleh menyebabkan orang tertipu. Tok guru kita dulu mana ada pakai sijil PhD, degree master PhD kan? Mana ada tok guru kita doktor sekian-sekian tiba-tiba ngaji mana pondok. Pondok tak pernah bagi dia tu pun.
Adalah pondok kadang-kadang dia bagi juga satu sijil yang tertentu, tapi dia tak dipanggil sebagai sijil degree, masters dan PhD ni. Pasal degree, master, PhD ni kadang-kadang dia mengamburkan mata orang. Lagi-lagi bila dia dah ada PhD. Pasal PhD ni nampak macam kemuncak. Dia nampak macam kemuncak. Pasal dia nampak macam dia dah ada doktor habis. Lepas PhD tak ada apa lagi. Padahal ilmu masih lagi seciput. Sikit sangat ilmu tu. Okey. Benda ni disebutkan kat sini sebab apa? Sebab apa? Sebab tuan-tuan, bukan maknanya tuan-tuan nak memperlekehkan pula orang yang berilmu. Bukan pula kita perlekehkan orang yang ada degree, ada master, ada PhD. Tidak. Tetapi peranan kita kat sini adalah, kalau kita mengaji, kita kena ingat sijil itu bukan segala-galanya. Yang keduanya, kalau tuan-tuan ada anak-anak yang mengaji agama, kan banyak di kalangan tuan-tuan perempuan ni ada anak yang mengaji agama, ada anak nakal mengaji agama, jadilah kan, orang yang kalau kita kenal dia mengaji agama, kita kena peringatkan dia. Peringatkan dia bahawa sijil bukan segala-galanya. Mengajilah, dapatlah mumtaz, dapatlah CGPA 4.0, 4 flat pun sekalipun, tapi belum tentu engkau ni orang alim. Kena peringatkan dia. Peringatkan dia selalu. Kata engkau punya ilmu masih lagi sedikit, kau kena terus mengaji. Jangan berhenti daripada mengaji. Terus tambah ilmu, tambah lagi ilmu, tambah lagi ilmu. Tak, dia kan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, salah satu daripada syarat untuk mendapatkan ilmu adalah tulu zaman, kan? Tulu zaman maksudnya apa? Zaman yang panjang masanya. Dia bukan pendek, dia bukan setakat 4 tahun nak ambil kat universiti tu kau jadi orang alim. Tak boleh. Dia panjang masa dia. Padahal Imam Syafi'i ni umur 15 tahun dah jadi mufti dan mengeluarkan fatwa umur 15 tahun. Macam ni Imam Syafi'i kata panjang masa mengaji? Maksudnya Imam Syafi'i walaupun umurnya 15 tahun pun masih lagi mengaji, masih lagi mencari ilmu. Dia tak berhenti mencari ilmu walaupun beliau telah diberi kelayakan untuk mengeluarkan fatwa. Umur 15 tahun dia keluar fatwa. Dan hafalan Imam Syafi'i itu kan hafalan yang sangat hebat. Itu pun tentu pun Imam Syafi'i kata nak dapat ilmu kena panjang masa, tulu zaman. Dan juga salah satunya disebutkan oleh Imam Syafi'i, mestilah ada irsyadil ustazi, kan, ada petunjuk daripada guru. Maksudnya guru yang mursyid, ada petunjuk daripada guru. Okey, selesai kat situ. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan perkara-perkara tersebut. Yang kita cerita ni sekarang ni tentang bab Fatihah. Macam mana boleh lari sampai ke situ? Sebab bukan saya yang lari, kan tuan-tuan. Ni Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari kata. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari ni dia bagi peringatan kepada kita. Sebab dia nak bagi peringatan sebab pada imam-imam sebenarnya. Dia bagi peringatan ni pada imam-imam. Saya pun kadang-kadang kesian. Ada orang yang dah jadi tu imam, tapi dia masih lagi tak mampu untuk hafal surah-surah yang tertentu. Sedangkan kerja dia imamnya 5 waktu jadi imam, sepatutnya lagi senang untuk dia jadi menghafal surah ni, surah tu, kan. Tapi tak hafal-hafal juga, kan. Surah Sajadah pun tak hafal lagi, surah Insan pun tak hafal lagi, surah-surah apa pun tak hafal lagi, kan. Dia masih lagi dengan ayat lazim dia. Maknanya dia dah berhenti untuk belajar dan menghafal setelah dia jadi imam. Sepatutnya bila dia jadi imam pun dia kena terus mengaji, kena terus belajar, terus lagi menghafal dan sebagainya. Jangan berhenti. Ini yang diperingatkan oleh penulis kitab. Okey, ganti kepada Fatihah last sekali. Ganti kepada Al-Fatihah. Okey, yang terakhir sekali dalam bab Fatihah adalah disebutkan di sini telah sabit daripada Nabi SAW tentang hadis tentang seorang lelaki yang cacat solatnya. Cacat solatnya ni hadis yang kita dah baca dulu. Orang yang dia punya semayang dia tak betul, Nabi suruh ulang balik solat itu, kan. Jadi dalam hadis tu Nabi SAW sebut, fa in kana ma'aka Quran faqra. Kalau engkau ada hafalan Al-Quran, maka bacalah. Kalau tak ada hafalan Quran, macam mana? Maknanya tak boleh nak baca Fatihah. Tak boleh nak baca Fatihah. Wa illa, kalau tak boleh, maka bertasbihlah kepada Allah, bertakbirlah kepada Allah, dan bertahlil. Subhanallah, alhamdulillah, ataupun alhamdulillah, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah. 3 perkara untuk dia gantikan Al-Fatihah. Begitu juga dalam satu hadis yang lain, datang seorang lelaki jumpa Nabi SAW. Dia kata apa? Inni la astati an akhir min al-Quran syai'an. Aku tak mampu untuk hafal Quran sikit pun, tak mampu langsung nak baca Quran. Fa'allimni, ajar aku benda yang boleh menggantikan aku, menggantikan Fatihah kalau bagi aku, menggantikan Quran. Maka Nabi SAW ajar dia, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Okey. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah membuat sedikit ulasan kepada hadis ni. Beliau kata, para ashab kami, para ulama dalam mazhab Syafi'i, bila seorang yang bersolat tak mampu untuk baca Fatihah, maka wajib ke atasnya untuk mempelajari Al-Fatihah tersebut.
first kali kena mengaji. Kalau tak boleh baca Fatihah dengan betul, kena mengaji. Usaha tersebut wajib. Usaha tersebut sama ada dia mendapatkan Fatihah dan bacanya, sewa atau upah orang lain untuk ajar dia. Upah orang untuk, katalah contohnya dia boleh baca Fatihah dengan dengar kaset, dengar kat internet, ke radio dan sebagainya, dia kena buat macam tu, dia kena beli radio. Tapi kalau orang yang nak mengajar dia tanya pada ustaz, ustaz boleh tak ajar saya Fatihah, saya punya Fatihah tak elok lagi. Ustaz tu kata saya sibuk dah, kan? Besok datang lagi, ustaz tolong baca Fatihah, saya sibuk dah. Lusa, ustaz saya nak bagi satu ayat Fatihah, saya bagi RM1,000. Nah, ustaz kata baca lah. Contoh kan, kalau ada gitu, maka wajiblah dia bayar dia. Jadi wajib kata dia, okey, wajib atas dia untuk cari orang, dia kena upah orang untuk ajar dia, dia wajib upah orang tu. Jadi satu fardu atas dia untuk mengeluarkan duit tadi tu untuk baca Fatihah, untuk belajar Fatihah. Kalau CD Quran dia kena beli, wajib dia beli CD Quran untuk membolehkan dia baca Fatihah. Okey, ini Imam An-Nawawi sebut. Dan kalau waktu tu gelap, maka wajib didatangkan cahaya ke tempat pembelajarannya. Maksudnya apa saja cara untuk dibaca Fatihah, dia wajib untuk cari benda tu. Kata waktu tu gelap, dia perlukan cahaya untuk baca Fatihah tu, tak nampak, maka wajib dia beli. Zaman dulu disebutkan beli lilin, beli pelita kan. Zaman sekarang wajib bayar bil TNB contohnya kan, untuk menerangkan rumah, untuk boleh baca benda tu. Kalau dia tak buat, dia berdosa. Dan di samping itu wajib pula atas dia ulang semua solat yang sebelum ni tidak disertai dengan Fatihah. Dia kata, habis tu saya dah 5 tahun dah tak baca Fatihah, macam mana saya duduk di belakang tu imam, saya diam je, orang rukuk saya rukuk. Tidak, Fatihah tak pernah baca. Imam Nawawi kata wajib untuk diulang balik solat dia yang dia tidak baca Fatihah. Dalil ini berdasarkan kepada kaedah usulul fiqh, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa maqdurun lil mukallaf fa wajib, wa huwa maqdurun lil mukallaf fa wajib. Okey, usul kaedahnya adalah sesuatu yang tidak sempurna, satu perkara yang wajib dengannya, dan dia tu mampu bagi seorang mukallaf, maka ianya menjadi wajib. Okey, kat sini dia terjemahkan sikit, dia tak terjemahkan sepenuhnya. Okey, maknanya kalau lah seorang tu dia tak dapat buat satu benda yang wajib melainkan dengan benda tu, maka jadi wajib. Macam tadilah, wajib baca Fatihah. Tak mampu dia baca Fatihah melainkan dengan mengaji, maka mengaji tadi pun jadi wajib. Macam tu kan? Tak mampu dia baca Fatihah melainkan dengan beli CD, maka wajiblah beli CD contohnya. Okey, jika sekiranya seorang itu uzur untuk baca Fatihah disebabkan sempitnya waktu, dia baru je masuk Islam kan, masuk waktu dah solat Zuhur, tak ada baca Fatihah, tak ada mengaji Fatihah, sempit waktu, keadaan negeri dia tak ada orang yang mengajar, tiada mushaf atau seumpamanya, duduk tengah-tengah hutan contohnya, masuk Islam dan sembahyang macam mana, maka tidak boleh untuk terjemahkan Al-Quran selain daripada bahasa Arab. Bahkan kami melihat Imam Nawawi kata sekiranya dia mampu baca ayat yang lain daripada Fatihah, maka diwajibkan datangkan 7 ayat yang lain sebagaimana isyarat sebuah hadis yang bunyi Iqra'u ma tayassara lakum minal Quran, bacalah apa-apa yang mudah daripada kamu, bagi kamu daripada Quran, ataupun faqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Okey, maknanya dia kena datangkan dengan bacaan yang sama banyak dengan Al-Fatihah tadi. Kalau huruf ada berapa, baca. Tapi dia kata Fatihah pun tak hafal, takkan hafal Baqarah pula nak ganti dengan ayat lain, mana dah tahu pokok dia hafal ayat kursi dulu ke. Pasal dia selalu dengar. Contohnya kan, ada seorang orang India ni, orang Hindu. Dia sebelum daripada sahabat saya pernah keluar dan tidur sekali satu bilik dengan dia. Ini orang Hindu ni. Sebelum daripada dia tidur, dia baca. Sebelum daripada tidur, dia duduk kat katil tu, dia baca. Dia kira pakai jari. Baca. Last sekali dia sembuh, lepas tu dia lap. Dia sapu badan dia daripada atas, daripada kepala sampai bawah. Kawan saya ni pun pelik tengok. Tanya, "You baca apa tu?" Dia kata, "Ini saya baca tu, Ustaz Tuan Ibrahim ajar." Baca apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Memang sungguh dia baca tiap-tiap malam sebelum tidur, dia buat gitu. Sebab dia kata Ustaz Tuan Ibrahim ajar dia. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man ajar, suruh baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 sebelum tidur. Dia pun baca. Jadi sahabat saya tanya, "You baca ni kenapa?"
Kata saya tak mau nanti jin kacau ke apa kata. Jadi dia baca gitu. Maknanya walaupun dia belum Islam, tapi dia hafal lah benda-benda tu kan. Jadi tak pelik lah kalau dia masuk Islam nanti, yang inilah yang dia tahu dulu. Fatihah dia tak tahu lagi kan, tapi yang ini semua dia tahu. Maka yang ini kita suruh dia baca, dia kena datangkan sebagai ganti kepada Al-Fatihah tadi. Kalau dia berdatangkan dengan ayat yang lain yang sama panjang Al-Fatihah, maka ayat. Kalau tak dapat datangkan dengan ayat, maka dia perlu gantikan dengan zikir yang sama panjang dengan Fatihah, sama banyak dengan Al-Fatihah. Kalau tak mampu zikir yang panjang sama banyak Al-Fatihah, diulang-ulang zikir tersebut sampai sama banyak dengan Al-Fatihah. Kalau dia baru masuk Islam kan, ataupun dia masuk Islam dekat tempat yang tak ada orang boleh ajar Al-Fatihah kan. Okey. Dia tak boleh terjemah Fatihah tak boleh terjemah. Tak boleh. In the name of God, the most gracious and the most merciful. Tak boleh macam tu. Dia tak boleh terjemah. Dia kena baca juga, dia kena carilah zikir yang boleh diulang-ulang. Takbir ada ulama yang kata boleh terjemah kalau dia tak mampu. Pasal takbir nak ganti dengan apa pun, kalau dia tak kerti nak sebut Allah Akbar, tak kerti, tak boleh nak sebut Allah Akbar. Ni waktu sembahyang nak masuk dah. Kita ajar je Allah Maha Besar. Tak apa. Dia orang Kedah ajar Allah Maha Besar. Sila, tak ada masalah. Okey. Tapi sekali tu je lah takkanlah kalau kejap lagi dah 2-3 jam kita ajar pun tak kerti lagi nak sebut Allah Akbar tu sekali je. Tapi kalau Fatihah ni kan dia panjang kan, dan terjemahan bagi Quran memang tak mampu. Tak ada orang boleh mampu untuk menterjemahkan Al-Quran dalam bahasa yang lain selain daripada bahasa Arab, sebab Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, tak boleh terjemah. Okey, yang ada dekat kita tu sekadar tafsiran, maksud mengikut fahaman orang yang mentafsirkan. Okey. Ketahuilah bahawa disunatkan bagi seorang yang tak hafal Fatihah untuk berhati-hati dalam bacanya. Dalam kedudukan ini dia perlu mendatangkan satu ayat tadi sebanyak 7 kali. Ini kita dah sebut tadi. Sekiranya seorang itu tidak mampu untuk baca Quran dengan baik, maka dia perlu datangkan zikir-zikir yang lain sebagai ganti daripada Fatihah. Kita dah sebut juga tadi. Kalau tak mampu juga, tak mampu juga, dia dah duduk, subhanallah tak kerti, alhamdulillah tak kerti, tak boleh nak apa-apa dah. Dia datang masjid, orang tengah sembahyang, dia tak ada nak ngaji, dia baru ambil, baru mengucap. Maka apa perlu kita suruh dia buat? Suruh dia ikut itu imam kan. Allah Akbar, dia buat Allah Akbar, diam, dia tak tahu nak baca apa kan. Tapi sekali tu je lah kan. Kejap lagi dia kena ngaji lah, kena belajar lah. Tapi kalau memang dia tak mampu langsung, maka dia perlu diam dalam tempoh bacaan Fatihah. Dia tak boleh diam terus rukuk, dia kena diam dalam tempoh Fatihah. Okey, ini kira kita kata yang dia mampu kan, sekadar yang dia mampu. Maknanya paling banyak yang dia mampu kena buat. Tak boleh abaikan. Kata dah dia mampu, bismillahirrahmanirrahim saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim belum belajar lagi. Maka bismillahirrahmanirrahim saja dia belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim itu digantikan dengan yang lain. Ataupun dia ulang-ulang je bismillahirrahmanirrahim, dia ulang banyak kali. Sampai sama banyak dengan bacaan Fatihah. Kalau dah itu saja dia boleh. Dan kita pun pernah sebut dulu kan, kalau dia perlu pakai earphone pun boleh pakai earphone untuk dengar bacaan Fatihah. Itu kita dah sebut dulu. Okey, selepas daripada ini insya-Allah kita akan baca pula bab amin, mengaminkan bacaan Al-Fatihah. Insya-Allah mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita boleh perbetulkan, dan mudah-mudahan eloklah bacaan Fatihah kita lepas daripada ni. Dan macam saya sebut, jangan lupa untuk memperbetulkan bacaan Fatihah daripada masa ke semasa. Ada soalan ke? Ada soalan. Ustaz, kalau masbuk imam buat sujud sahwi di rakaat akhir, kita ikut sujud sahwi atau teruskan rakaat seterusnya? Kita masbuk imam buat sujud sahwi rakaat yang terakhir, kita ikut sujud sahwi atau teruskan rakaat seterusnya? Kita kena sujud sahwi dengan tok imam. Jangan kita macam ni je, tok imam sujud sahwi, kita sujud sahwi, walaupun kita tak tahu pun sebab apa dia sujud sahwi. Kita dah semayang sekali dengan dia elok je, kali ujung-ujung kali dia sujud pula lah. Sebelum dia bagi salam dia sujud. Kata apa hal pula tok imam ni? Mana kita tahu, mungkin dia buat silap kita tak tahu. Jadi dia sujud sahwi, kita pun kena ikut. Kerana makmum dia tidak boleh buat benda yang bercanggah dengan imam, dengan percanggahan yang ketara, yang merosakkan. Dipanggil percanggahan yang merosakkan. Kalau setakat imam baca doa kunut, kita tak baca doa kunut, itu bukan percanggahan yang merosakkan. Percanggahan yang merosakkan ni biasanya melibatkan perbuatan. Contoh imam sujud, kita tak mau sujud,
Imam sujud tilawah, kita tak mau sujud tilawah. Kan? Kita kata malah sujud tilawah ni kan sunat je. Memang betul pun sujud tilawah sunat kan. Tapi kalau tu imam sujud, maka wajib dan dibagi makmum untuk ikut dia. Kalau makmum tak ikut dia, maka makmum punya solat batal. Batal jemaah dia. Okey. Ustaz, bila diadakan majlis ilmu selepas maghrib tapi habis lewat, bila nak solat isyak, elok azan dulu atau qamat terus? Dia bergantung majlis ilmu ni buat di mana. Kalau majlis ilmu ni buat di rumah kita dan sebagainya, dalam keadaan azan kat masjid pun kita dengar, maka tak perlu azan pun tak apa, kita terus qamat. Kalaulah majlis ilmu ni buat di masjid, maka bagi saya lebih baik diberhentikan sebentar majlis ilmu untuk memberi ruang ataupun laluan kepada azan. Sebab azan ini kalau dibuat di masjid, kalau dibuat lambat, maka akan terkelirulah orang. Ya, dia azan 8.30 contohnya, habis majlis ilmu 8.45. 8.45 untuk Bilal pun ambil mikrofon azan. Ada orang dah semayang dah 8.40 tadi, semayang isyak. Kan? Dia habis semayang dengan azan. Sudah, semayang aku tak sah punya, bawa azan. Kan? Orang kita kan selagi tak azan tak sah semayang. Bukan masuk waktu, dia kira azan. Jadi bawa azan rupanya dia tak dapat 45 bawa azan. Aku punya back jam salah ke? Kan dia dah menimbulkan kekeliruan kepada orang. Melainkan kalau dia azan tutup speaker, tutup mikrofon. Dia azan untuk dalam masjid saja, boleh, tak ada masalah. Azan kemudian qamat. Malah ulama kata memang disunatkan azan walaupun lambat. Cuma azan yang terbaik adalah memberitahu tentang masuknya waktu solat. Maka kalau nak beritahu masuk waktu solat, lagi-lagi bagi sebuah masjid, memang peranan dia untuk beritahu waktu solat, maka lebih baiknya dibuat pada waktu bila waktu tu masuk, waktu azan tu masuk, waktu solat masuk, maka diazanlah. Kan? Okey. Kalau kemudiannya habis majlis ilmu, qamat terus, tak payah nak azan lagi dah. Okey. Tapi kalau nak buat di rumah, dia kata rumah tak dengar azan, macam mana? Rumah jauh daripada masjid, buat majlis ilmu, habis majlis ilmu nak azan dulu baru qamat, silakan, tak ada masalah. Kan? Dapat pahala tak azan tu? Dapat pahala, insya-Allah. Kan? Pasal azan kan? Azan dapat pahala lah. Jangan azan waktu pukul 10 pagi, sudah memang tak dapat pahala. Kan? Tapi kalau azan waktu malam, pukul 9 malam dia azan, sebab 8.30 tadi tak azan, pukul 9 dia azan, silakan, dapat pahala insya-Allah. Ustaz, bagaimana cara solat jamak bagi orang yang uzur kerana sakit? Orang yang uzur kerana sakit, orang yang sakit lah sebenarnya ceritanya kan. Orang yang boleh tak solat jamak? Pertama sekali, boleh tak solat jamak kerana sakit? Dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang paling kuat sebenarnya tak boleh. Asalnya tak boleh jamak kerana sakit. Tapi pandangan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan boleh jamak kerana sakit. Macam mana cara dia? Yang paling baik sekali untuk keluar daripada khilaf adalah dilambatkan semayang yang pertama, diawalkan semayang yang kedua. Itu keluar daripada khilaf. Maknanya dia semayang zuhur dekat-dekat waktu asar, kemudian dia semayang asar pada awal waktu. Macam jamak jugalah, tapi dia bukan jamak. Dia semayang fardu zuhur pada waktunya, asar juga pada waktunya. Katalah asar masuk pukul 4.30, dia semayang zuhur pukul 4.25. Elok-elok je dia habis semayang, masuk waktu asar, dia semayang asar. Macam jamak lah tu kan? Yang pentingnya dia tak boleh qasar. Qasar tak boleh. Qasar cuma bagi orang yang musafir, bukan bagi orang yang sakit. Dia jamak 4 rakaat dan 4 rakaat. Kena buat 4 dan 4. Itu yang terbaik. Tapi katakanlah memang dia tak larat, contohnya memang dia nak makan ubat yang menyebabkan dia akan tidur kan, sebab dia sakit kan, sakit, ubat menyebabkan dia tidur, pukul 4.25 tu memang dia tak boleh semayang kan, maka dia jamak siap-siap, tak ada masalah. Okay? Dia jamak takdim kerana sakit, tak ada masalahnya, ikut pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey, soalan Bismillahirrahmanirrahim. Susahnya nak baca tulisan Rumi dengan ni. Bismillahirrahmanirrahim atau mam, macam-macam juga dengan Fatihah, Ar-Rahman ataupun Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masalah? Okey. Ar-Rahman ke Ar-Rahman? Mungkin macam inilah. Bismillahirrahmanirrahim ke Bismillahirrahmanirrahim? Itu kot soalannya. Salah Ar-Rahman ke atau Ar-Rahman? Kalau diberhentikan memanglah Ar-Rahman kan?
Tapi pasal kita sambung kan. Bila kita sambung Ar-Rahmanir Rahim lah. Nun tu tak satu kan. Kalau nun tu satu, jadilah Ar-Rahmanir Rahim kan. Ar-Rahmanir Rahim. Pasal nun tu satu, tapi sekarang ni nun bukan satu. Oleh kerana nun tu bukan satu, nun tu baris bawah, bacalah nir kan. Ar-Rahmanir Rahim. Betul tak? Begitulah. Jangan baca Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Ar-Rahmanir Rahim, kita dah tambah sabdu dekat nun. Jangan tambah sabdu dekat nun. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Witir mana lebih afdal? 3 rakaat 1 salam atau 2 campur 1 salam? 2 campur 1 lepas tu salam maksudnya. 2 salam. Oh, 2 salam. Saya baca diu salam. Dah eja DUE ya, 2. Teman-teman saya orang KL. Eja pun 2 DUE tu. 2 salam. Ya. Witir mana lebih afdal? 3 rakaat 1 salam atau 2 campur 1 2 salam? Ambil soalan ni. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah 2 campur 1. 2 bagi salam, lepas tu 1 bagi salam. Itu paling afdal dalam mazhab Syafi'i. Buat 3 terus, lepas tu bagi salam boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dan kita dah sebut pun dulu, lebih afdalnya dia buat 3 terus kalau waktu dah lewat. Subuh pukul 5, subuh pukul 6, dia mula semayang pukul 5.56, 5.57, bagi 3 minit nak masuk waktu subuh. Jadi dia nak semayang witir ni, maka dia sebut, dia terus niatkan 3 rakaat terus solat witir 3 rakaat terus, dia angkat takbir, lepas rakaat ketiga baru dia bagi salam. Boleh, itu lebih afdal bagi dia sebab dia tak mau tertinggal 1 rakaat dalam dia punya sembahyang witir. Soalan berikutnya, pada basuhan muka semasa wuduk, diniat wuduk pada ketiga-tiga basuhan, batalkah wuduk tersebut? Tak batal. Bukan kata pada 3-3 basuhan tu, pada semua niat, semua sekali dengan tangan, kepala, kaki semua dia niat wuduk, tak batal. Apa hal batal pula? Dia niat, biarlah dia nak niat. Memanglah ada niat tu, melainkan orang yang khayal je tak ada niat tu. Basuh muka ni niat apa dia? Niat benda dalam hati ni kan. Dia tujuan dalam hati disertakan dengan perbuatan. Tujuan dalam hati dia basuh muka tu sebab apa? Nak ambil sembahyang. Basuh kali kedua nak buat apa? Nak ambil sembahyang lah. Apa lagi? Takkan basuh kedua ni, basuh pertama nak ambil sembahyang, basuh kedua sebab nak bagi sejuk muka, basuhan yang ketiga pula nak menghilangkan minyak yang masih lagi lekat kat muka. Itu baru tak ada niat wuduk. Tapi biasanya kalau kita basuh kedua ke basuh ketiga ke, semua kita punya niat memang nak ambil sembahyang. Basuh tangan jari, kenapa basuh tangan? Ambil sembahyang. Wuduk lah ni, maka ada niat wuduk tak? Ada niat wuduk. Bukan niat wuduk memang patut pun. Kalau orang tu menghadirkan hati dia daripada awal wuduk sampai habis wuduk, memanglah dalam hati dia ada niat wuduk. Tapi kalaulah dia memang khayal, baru basuh pertama je dah tengok muka dia, Allah banyaknya jerawat, bila aku nak beli ubat jerawat tau, Allah tu lah tadi dah pergi farmasi lupa nak beli lah, tu lah tadi gini semalam aku gini terus basuh kaki dah. Habis basuh kaki, selesai dah. Syarat la ilah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Habis. Memanglah dia tak ada niat wuduk, tapi sah tak wuduk dia? Sah. Pasal yang pertama sekali dia dah ada niat kan. Sebab yang ulama cerita ni, yang rukunnya adalah pada yang pertama. Yang pertama itu yang penting sekali, itu rukun. Tapi yang lain itu memang akan secara automatik hadir dalam hati bagi orang yang memang wuduk dia secara sempurna. Kemudiannya syarat yang satu lagi, tak boleh kalau dia nak basuh tangan tu dengan niat yang lain. Kalau dia khayal tak apa, jangan niat lain. Bila dia basuh muka, selesai basuh muka, nak basuh tangan, dia tak ingat dia tengah ambil semayang. Memang cepat betul lupa dia. Bila dia nak basuh tangan, dia ternampak dekat tangan dia ada kotoran. Jadi dia punya niat adalah membasuh kotoran. Dia basuh, hilang dah kotoran. Lepas tu baru ingat, aku tengah ambil semayang ni. Kira okey ni, dah basah, masuklah tangan yang kedua. Itu tak boleh. Sebab niat dia tadi tu bukan niat wuduk. Niat dia tadi dah niat yang lain. Ataupun contohnya, dia basuh muka, lepas tu kena tolak dengan orang belakang, masuk dia ke dalam kolah. Dia dah basah renjun. Dia keluar daripada kolam tu,
Dia nak marah orang tu, baru teringat, aku kan tengah ambil semayang. Kira dia ambil semayang tadi, sekali sampai kaki dah habis. Semua basah. Dikira tak wuduk dia? Tidak dikira. Yang dikira adalah kalau dia kena tolak tadi tu, duduk dalam kolah tu, ni kira wuduk dah ni, keluar boleh marah orang tu. Boleh, yang tu boleh. Pasal dia bila dalam keadaan dia duduk dalam kolam tu, dalam keadaan basah, dia ada niat, aku kira ambil semayang ni, walaupun 1 saat. Dalam 1 saat tu dia niat, kata aku nak ambil semayang ni, dia keluar balik, dia marah orang tu. Marah kena marah juga. Apa hal yang ditolak masuk dalam kolam. Okey, tapi wuduk dia sah tak? Wuduk dia sah. Ya? Selesai. Itu berkaitan dengan niat. Nak kata ceritanya sebenarnya niat ni benda mudah. Benda yang jangan kita rumitkan bab niat ni sampai ke tahap kita berasa bosnya ni niat masuk ke tidak, niat gini, jangan macam tu. Tapi walaupun dia mudah, benda ni penting sebab dia menentukan sama ada sah ataupun tak sahnya satu-satu ibadat, dan membezakan antara ibadat dan juga adat. Okey, insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan baca bab yang berikutnya berkenaan dengan membaca amin selepas daripada Fatihah. Yang ini pun biasalah soalan-soalan berkaitan dengan amin. Antara yang paling popular sekali soalannya adalah, Ustaz, nak baca amin ni sebenarnya mana satu yang betul? A panjang ke, min panjang ke, kedua-dua panjang ke? Itu soalan paling popular sekali dia tanya tentang amin ni. Okay. Yang tu insya-Allah kita jawab pada bulan depan. Pasal tuan-tuan dah tanya, jadi saya tak payah jawab. Jadi saya yang tanya tentang bulan depan, insya-Allah kita bertemu lagi. Dan insya-Allah, dan memang cara kat TV macam tu kan, saya biasa sebut kan, memang penerbit suruh dia kata gitu. Dia suruh orang tertunggu-tunggu ke episod yang berikutnya. Jadi episod berikutnya kita akan jawab nanti insya-Allah. Dan tuan-tuan dan rahmat Allah, kita bulan depan, kita dah masuk bukan bulan depan, minggu depan, lagi seminggu lebih je kita akan masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW. Jadi marilah sama-sama kita memperbanyakkan kita punya selawat pada Nabi SAW, dan memperbanyakkan tanda cinta kita kepada Nabi SAW setiap hari. Kan? Ingat pada Nabi, jangan main rasa cinta pada Nabi tu cuma pada bulan Rabiul Awal. Lepas bila bulan Rabiul Awal lupa dah, sampai masuk bulan Safar balik ni. Kan? Masuk bulan Rabiul Awal lagi ingat balik, lepas tu lupa balik sampai masuk bulan Safar lagi. Jadi jangan begitu. Mudah-mudahan ni walaupun ni bulan Safar kita perbanyakkan, barulah tanda kita ni umat yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hujung sekali di sini ni macam biasalah, dekat luar sana ada CD Ratib Al-Haddad, insya-Allah ada dijual. Tu poster tu cikgu suka orang sebut, macam mana saya nak sebut tak tahu, tazkirah. Tazkirah tu tuan-tuan boleh dapat kalau tuan-tuan boleh dapat poster tu bila beli CD. Siapa yang dulu dah beli CD boleh minta free, tak ada masalah. Bagi tahu je, kata dulu dah beli dah, ambil je poster tu. Poster tu bukan poster tu saya suruh tuan-tuan tampal pula tengok muka saya, tak ada guna tengok muka saya. Yang poster tu sebenarnya sebab ada nombor-nombor yang boleh dihubungi untuk dapatkan nada dering tazkirah dekat telefon. Jadi kalau orang telefon je dengar bunyi tazkirah. Bila orang dengar bunyi tazkirah, kalau orang tu nak marah kita, mudah-mudahan sejuk sikit je kan. Saya lupa nak bagi satu tazkirah saja, tazkirah Nabi Rasulullah SAW bersabda, jangan marah. Jadi kalau kita lambat jawab pun orang tak marah, sebab Nabi kata jangan marah. Yang tu saya tak buat lagi. Tapi selain daripada itu adalah adab-adab yang lain yang boleh didengari. Maknanya kalau kita lambat jawab telefon pun orang dapat dengar tazkirah. Kan? Orang yang telefon kita tu yang dengar, bukan kita. Orang yang telefon kita tu dengar. Kan? Rasulullah SAW bersabda gini. Jadi biasa dengar lagu to the left. Telefon ustaz bunyi lagu Cina kadang-kadang. Lagu Cina ustaz tu pun tak faham apa dia sebenarnya, tapi pasang lagu Cina. Jadi kan sayang, baik lagi kita kalau dengar untuk dapat juga pahala. Kita yang pasang pun dapat pahala, orang yang telefon pun dapat pahala. Bayaran bukan bayar pada saya, sebab poster je yang saya bagi tu. Bayaran tu bagi pada Selcom ke Maxis ke Digi ke mana tuan-tuan punya tu lah, U-Mobile lah apa kan. Itu lah, bukan pada saya. Saya tolong sediakan suara saja. Itu saja. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, selain daripada itu macam tu lah, ada buku kat luar tu, buku bulan lepas saya bawa ada buku tu, tapi ramai yang komplain tak cukup, jadi bawa lebih sikit pada kali ini, buku Wajah Kasih Rasulullah SAW.
Buku tu elok sangatlah dekat Maulid Nabi kan. Baca buku tu untuk tengok cerita-cerita, kisah-kisah berkaitan dengan Nabi SAW yang ada kaitan dengan kasih sayang. Kasih sayang Nabi SAW sebagai seorang bapa, juga kasih sayang isteri Nabi kepada Nabi, dan juga kasih sayang sahabat kepada Nabi SAW. Maknanya segala wajah kasih yang ada bersama dengan Rasulullah SAW ada digambarkan di dalam buku tersebut, ada dijual di luar. Dan satu lagi buku berkaitan dengan Cinta di Langit Gaza, tulisan Ustaz Ridwan Muhammad Noor, pun boleh dapat di luar sana, insyaAllah. Siapa cepat dia dapat, itu saja. Saya bawa tak banyak, saya bawa 60 keping saja. Tuan-tuan ramai beratus siapa yang ada. Pasal buku berat, tuan-tuan, saya bawa hari Jumaat pada pukul 8 pagi dalam rancangan Nasi Lemak Kopi O di TV9, insyaAllah. Pada setiap pagi Jumaat pukul 8 pagi. Orang Kedah senang pasal tak bekerja pada hari Jumaat. Biasa orang telefon pun orang Kedah. Yang telefon orang Kedah, orang Kelantan, orang Terengganu. Orang Kedah, Kelantan, Terengganu, sebab cuti bagi negeri-negeri tersebut. Okey, saya cukup setakat tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa qarabatin lana fi dinina man kulli unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa fiq lima tatadiqa wa anfi'na karama warzuqna kulla halalan da'ima wa akhilatka ulama nazabil khair wa fa kulli syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akrim ridha minka al-ilm wa qli 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina sulman wa aghfir wastur anta akram man sadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Syed. InsyaAllah tuan-tuan, kuliah kita minggu depan terbiasa minta tolong angkat kursi tak sebelah tepi. Kemudian saya maklumkan untuk zaman kita hari ini, minta bagi semua pakat makan dulu, kemudian awak balik pun lepas tu. Sila. Allah. Saya buka lah. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Pakai sana. Zamri. Mak. Nih, kena pakai sana sound kan. Kena pakai sound sah.
banyak kaitan dengan kegiatan dan mencatatkan yang tadi juga disebutkan saksi mengenai ini sebagai perkataan itu semua merupakan tidak Dari satu Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz untuk masa depan bagaimana? Harapan yang saya dari harapannya nanti berkembang ini kita sebar Islam tadi. Jadi biar kita sebar jelaskan untuk ilmu dan mungkin bertambah makmur lah negeri ini dengan majlis-majlis ini yang bertambah ilmu dan mengamankan ilmu ini. Ustaz Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi berita. Ini jadi berita.